Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 14 April 2023. Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) membabitkan isu pengambilan pekerja asing membawa kepada penahanan setiausaha sulit kepada Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar awal pagi ini. Penahanan setiausaha sulit menteri itu dilakukan SPRM kira-kira pukul 2.30 pagi tadi turut disahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Sementara itu, penahanan itu dibuat selepas seorang pegawai tugas-tugas khas kepada Sivakumar direman kemarin. Utusan Malaysia melaporkan suspek akan direman selama 4 hari bagi siasatan lanjut berhubung siasatan dilakukan selain beberapa tangkapan juga akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Utusan Malaysia hari ini melaporkan seorang pegawai tugas-tugas khas menteri ditahan selepas dipercayai bertindak sebagai rana bagi mengutip rasuah daripada ejen-ejen tertentu untuk diberikan kuota pengambilan pekerja asing. Wang rasuah berkenaan dipercayai kemudiannya akan diserahkan kepada menteri berkenaan. Bagaimanapun, siasatan masih dijalankan SPRM berhubung dakwaan tersebut. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata persoalan sama ada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor akan disingkirkan daripada Majlis Keuangan Negara hanya akan terjawab Selasa depan. Ditanya mengenai dakwaan Muhammad Sanusi berhubung surat daripada Kementerian Keuangan yang dihantar kepada Pejabat Sultan Kedah, kononnya merancang menyingkirkan beliau daripada menganggotai Majlis Keuangan Negara. Ahmad Maslan hanya berkata semua menteri besar dan ketua menteri dijemput untuk menghadiri mesyuarat berkenaan. Sebelum ini, Muhammad Sanusi mendakwa usaha terancang itu dikesan apabila Setiausaha Kerajaan Kedah Datuk Nur Izan Ghazali nak dinamakan sebagai pengganti beliau. Sementara itu, Perkara 108 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Majlis Keuangan Negara perlu diketuai Perdana Menteri atau mana-mana menteri dilantik dengan setiap negeri diwakili individu diperkenan Sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Muhammad Sanusi berkata perkara itu didedahkan supaya rancangan berkenaan tidak menjadi kenyataan. Kerajaan menambah 1,000 lagi lokasi program jualan terus dari ladang JTDL menjadikan sebanyak 2,000 lokasi pada tahun ini demi membantu pengguna mendapatkan harga barangan jauh lebih murah dari pasaran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jualan menerusi inisiatif Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) itu dijangka memberi manfaat kepada peniaga. Barangan dijual dibawa terus dari sumber bekalan. Pada masa sama, FAMA turut mengadakan jualan khas Ramadan Madani di 268 lokasi di seluruh negara terdiri daripada Pasar Tani Kekal, Pasar Transformasi Luar Bandar dan Medan Niaga Satok. Ujar Anwar lagi, sejumlah 113 outlet pemasaran FAMA pula akan mengadakan jualan khas Syawal Madani bermula esok demi memberikan peluang kepada rakyat mendapatkan barang persiapan. Sebelum ini, Anwar mengarahkan lebih banyak usaha dilaksanakan bagi mengawal harga barangan termasuk melaksanakan penjualan terus tanpa pembambitan orang tengah dengan membawa barang mentah terus dari ladang ke pasar. Selepas kantoi dan disaman, produksi yang gagal menerbitkan filem dengan dana RM20 juta dapati menyeleweng wang berkenaan bagi tujuan peribadi, termasuk membeli rumah dan percutian mewah. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Prof. Dr. Mat Nasir Ibrahim berkata, mereka yang terlibat adalah penerima dana mikro yang terdiri daripada individu dan syarikat produksi. Jelas beliau tindakan telah diambil terhadap pihak terlibat dan mereka diberi peluang menyiapkan filem yang dijanjikan. Sementara itu, Presiden Persatuan Seniman Malaysia, Z. Zaidi, tidak menolak kemungkinan isu berkenaan melibatkan kerja orang dalam. Malah, isu penyelewangan dana FINAS sudah lama berlarutan dan tidak akan selesai sekiranya dasar polisi dan undang-undang tidak digubal sepenuhnya.
Ingat, pastikan insurans dah cover kereta anda in case kena sondol dengan kerbau. Tipi, awak okey ke? Tipa, tersebutlah Alkisah Cinta Raya. Tipi dan Tipa mengikat jiwa. Hati terpaut dilafazkan saja. Kusangkakan real, rupa-rupanya angan-angan belaka. Tolong hati-hati di jalan raya. Kalau nak bawa laju, hai kena cover-cover. Tak kira king of the road atau kereta kuasa kuda. Tahulah kau single tapi sayanglah nyawa. Tahu tak kita tahu sangat ke? Kereta kau dah garang, cover hati bertaman. Bila nak ajak tiba jadi lebih dari teman. Sedih boleh cover, jiwa lara tak tertahan. Takut kena friendzone, kita hanyalah kawan. Confess saja. Reject jangan. Ngaku je lah. Takut nak cuba. Nanti mak tanya jodohnya mana, diprotekkan ada. Tak susah mana. Apa yang tak susahnya? Yang lain aja. Ni iklan apa? Kalau dah sayang, hai tak perlulah nak cover. Tapi curi kenalah cover. Kan dah. Musim-musim raya ni, segala jenis kerbau keluar. Ada kerbau lemah, ada kerbau innocent macam ayam, ada kerbau bagi semua salah, dan ada kerbau yang bagi salam. Assalamualaikum. Tipi. Hai Tipa. Nasiblah baik-baik, ada yang cover. Apply Tune Protect, motor isi saja. Semua di hujung jadi hai 3 minit settle. Selamatnya kita bercover raya. Belum sah. Pak 2 liter sos tiram dan kicap manis keluaran Masuri Food sejak Disember tahun lalu bukan sahaja mendapat sambutan luar biasa, malah memenuhi keperluan rata-rata pengendali makanan. Ketua Komersial Masuri Dagang Muhammad Jazri Ikmal Hijaz berkata, selain sedap, pengguna turut menyuarakan maklum balas agar pasaran Pak 2 liter itu dapat diperluas ke serata kawasan. Alhamdulillah, buat masa ni memang banyak feedback yang mereka boleh pakai lah kicap kami, diorang suka, dan sekarang ni diorang minta kita tingkatkan lagi kita punya distribution lah, supaya diorang boleh dapat nak cari barang kita. Kita tak ada kompromi pasal quality. Barang-barang kami ni, yang ini memang khas untuk food operator, formula dia memang untuk food operator, jadi kita ada 2 produk SKU, satu ialah lemak manis, satu lagi ialah sos berperisa tiram. So yang ini memang yang kita dapat feedback daripada research, kebanyakan food operator, pengusaha-pengusaha makanan memang perlukan antara banyak sos yang dia perlukan, barang-barang ni yang dia perlukan lah. Selain sos tiram dan kicap lemak manis, Masuri Food turut merancang untuk memperkenalkan kesemua produknya dalam kemasan botol 2 liter yang memenuhi citarasa peniaga dan semestinya halal. Kita mensasarkan kepada peniaga untuk yang 2 liter ni. Jadi tidak mustahil, bahkan sudah kita sampaikan juga kepada pihak dalam pengurusan untuk kita tambahkan lagi lah produk yang berkaitan dengan 2 liter ni kan. Dan kita mengharapkan bahawasanya peningkatan kepada peniaga-peniaga menggunakan produk Masuri ini akan bertambah, kerana insya-Allah kita punya produk ni hygiene, berkualiti dan terjamin halal insya-Allah. Kerjasama Media Mulia Senjam Berhad dan Tune Protect Malaysia melalui program Gerilla Mamak Cyber menjadi pemacu kepada evolusi pengembangan syarikat media mulia sebagai syarikat sulung penerbitan akhbar di Malaysia. Pengarah urusan merangkap pengarang kumpulan media mulia Muhammad Azlan Jaafar berkata, penampilan maskot Mamak Cyber sejak 26 tahun lalu merupakan antara langkah syarikat untuk mendekati pasaran dan pembaca baru, khususnya dalam kalangan anak muda. Menilai kepada keistimewaan tersebut, beliau percaya media mulia mampu mengorak langkah lebih jauh sebagai syarikat penyedia kandungan digital yang menepati keperluan masyarakat di masa hadapan.
Beliau yang ditemui selepas Majlis Flag of Gerilla Mamak Cyber bersama Tune Protect di Menara Tune Petaling Jaya hari ini turut meletakkan harapan untuk menjalinkan lebih banyak kerjasama dengan syarikat berkenaan sekaligus mengembangkan Media Mulia menjadi sebuah syarikat media terbesar di Malaysia. Seorang wanita dicekup setelah disyaki mencuri RM8,200 menggunakan kad ATM. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Nur Delhan Yahya berkata, suspek yang merupakan wanita berusia 21 tahun berkenaan berjaya ditangkap di sebuah premis kira-kira pukul 12.25 tengah malam tadi. Dalam tangkapan itu, pihaknya turut merampas satu keping kad ATM milik mangsa dan satu unit telefon bimbit jenama iPhone 13 Pro yang dipercayai dibeli menggunakan transaksi akaun bank mangsa. Terdahulu tular di media sosial pendedahan seorang lelaki mengenai seorang wanita mencuri sejumlah wang menggunakan kad ATM milik adiknya. Jelasnya, adiknya menyedari wang berkurang setelah melihat baki akaunnya pada 26 Mac selain menyedari wanita tersebut telah mencuri RM1,000 wang peraduan live TikTok milik adiknya. Beralih ke berita dunia. Kira-kira 18,000 lembu mati dalam satu letupan besar yang berlaku di ladang Tenusu, Texas, Isnin lalu. Letupan di South Forks Dairy, berhampiran bandar Dimit itu dipercayai berlaku disebabkan jentera yang ada di ladang tersebut yang mungkin mengeluarkan gas metana. Pejabat Syarif Daerah Castro menjelaskan mereka menerima laporan mengenai kebakaran di ladang itu pada kira-kira jam 7.21 malam Isnin lalu. Ujarnya lagi, setibanya pihak polis serta pihak berkuasa di tempat kejadian, mereka mendapati seorang peladang terperangkap yang terpaksa diselamatkan dan diterbangkan ke hospital dalam keadaan kritikal. Walau bagaimanapun, angka sebenar lembu yang mati masih tidak diketuai, namun setakat ini anggarannya adalah sebanyak 18,000 ekor lembu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Berita ekonomi negara. Rakyat yang berpendapatan bulanan RM5,000 layak memohon untuk menjadi pemohon di bawah program Rumah Mesra Rakyat RMR. Kriteria tersebut dinaikkan dari RM3,000 kepada RM5,000 untuk membuka lebih banyak peluang kepada rakyat. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata, Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB turut memperkenalkan 6 reka bentuk baharu di mana pemohon boleh memilih reka bentuk yang mereka mahukan. Jelasnya, sejak tahun 2002 sehingga Mac lalu, usaha pembinaan RMR dipergiat dan SPNB berjaya menyiapkan sebanyak lebih 56,000 unit di seluruh negara, manakala 5,007 unit masih lagi dalam pembinaan dan 754 unit berada di peringkat perancangan. SPNB mencasarkan untuk menyiapkan sebanyak 16,000 unit rumah pada hujung tahun ini sekaligus melepasi sasaran RMK12 iaitu sebanyak 15,000 unit. Kaki tangan di Malaysia mula menyuarakan kebimbangan berhubung kestabilan pekerjaan apabila banyak perusahaan berpotensi membuat penstrukturan semula susulan ekonomi global yang lemah. Berdasarkan laporan pemantau kerja 2023 baru-baru ini, 60% responden menyatakan kebimbangan hilang pekerjaan. Selain itu, hampir 3 daripada 5 responden menyatakan mereka tidak akan menerima kerja yang tidak diikat secara sah dengan organisasi sebagai pekerja. Pada masa sama, golongan pekerja dan pencari kerja dilihat mengutamakan bayaran gaji apabila 65% daripada responden menyatakan pendirian tidak akan menerima kerja baru jika tiada kenaikan gaji yang ketara.
tinjauan yang dijalankan Oktober tahun lalu melibatkan 750 responden berusia 18 hingga 67 tahun. Kita ke berita sukan. Pengendali PDRM FC Azmi Abdul Aziz mengakui pasukannya bakal berdepan ujian paling getir apabila bakal menentang gegasi Liga Malaysia Johor Darul Takzim JDT pada aksi pusingan 16 Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ini. Namun pengendali tersebut tidak mahu anak buahnya menyerah kalah sebelum berjuang walaupun sedar sukar untuk melangkah ke peringkat suku akhir, lebih-lebih lagi beraksi di gelanggang keramat lawan. Ujar Azmi lagi, sejujurnya beliau tidak akan meletakkan harapan yang tinggi buat skuadnya, melainkan hanya bertahan sehingga akhir perlawanan kerana melihat JDT yang berada pada tahap prestasi terbaik. Pertembungan pada malam ini bakal dijadikan medan untuk memberikan pendedahan kepada kesemua pemain PDRM agar dapat dijadikan bekalan menghadapi aksi seterusnya. Skuad The Corps bakal menurunkan kesebelasan terbaik mereka selain bakal meletakkan 5 pertahanan bagi memastikan gawang mereka tidak bolos dengan jaringan yang besar. Datuk Lee Chong Wei mahu pemain badminton negara menjadi lebih kental dan keras selain tidak terlalu manja bagi memastikan mereka memiliki mentaliti juara menjelang Sukan Olimpik Paris 2024. Diberi tanggungjawab sebagai pengurus pasukan badminton Road to Gold RTG, Chong Wei memberitahu pemain berpotensi untuk bersikap sambil lewa dan tidak mementingkan kebertergantungan kepada pengurus sekiranya terus dimanjakan. Berkongsi persediaan menggalas tanggungjawab baharunya itu, bekas pemain nombor 1 dunia itu mahu menggunakan semua pengalaman dimiliki untuk membantu 11 pemain yang disenaraikan dalam projek tersebut yang berada di landasan memburu emas Olimpik. Beliau juga percaya semua pemain yang dipilih mempunyai reputasi, gelaran dan potensi, namun berkongsi masalah sama iaitu konsistensi. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Sabtu 15 April 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa dan selamat berhujung minggu.